Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 23 Mei 2024. Kerajaan negeri mengambil pendirian menolak pelaksanaan jawatan kuasa komuniti Desa Madani JKDM di Sabah. Menegaskan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, inisiatif di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu tidak diperlukan di Sabah kerana negeri ini mempunyai jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Datuk Jeffrey berkata, sebagai ahli jawatan kuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63, beliau secara peribadi akan menyampaikan pendirian itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadual merasmikan penutupan Pesta Keamatan 2024 di KDCA Penampang pada 31 Mei ini. Di Sabah, kita sudah ada jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung sendiri. Manakah kita mau buat satu lagi, nanti keliru orang. Nanti bukan hanya keliru tapi memacabalakan masyarakat kita. Sedangkan sekarang ini dalam keadaan aman dan harmoni. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Pesta Keamatan 2024. Sambutan Pesta Keamatan antara wadah terbaik memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Menerusi sambutan ini, orang ramai dapat berkumpul bersama meraihkannya dalam suasana harmoni. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya berkata, Pesta Keamatan yang mengetengahkan keunikan budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut dan Rongus KDMR turut menjadi simbol kekayaan pelbagai budaya di Sabah. Walaupun peredaran zaman berlaku begitu pantas sekali dan ternyata kita sekarang dalam teknologi digital yang boleh akses kepada informasi dan pengaruh-pengaruh luar. Namun demikian, saya dapat melihat bahawa sentuhan bangga dengan adat resam, warisan budaya mereka masih agak kuat. Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan berkata demikian kepada media selepas perasmian penutupan sambutan Pesta Keamatan dan pertandingan akhir unjuk ngadau Keamatan Peringkat Daerah Putatan tahun 2024. Sabah menjadi tetamu jemputan utama penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024. Pesta Buku berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula esok hingga 2 Jun depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, 13 jawatan kuasa dari Perpustakaan Negeri Sabah dan 9 agensi lain akan bertugas sepanjang program berlangsung. Antaranya Lembaga Pelancongan Sabah, Taman-Taman Sabah, UMS dan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah. Kita memperkenalkan penulis Sabah di sana dengan karya-karya mereka, termasuklah hasil terbitan Perpustakaan Negeri Sabah. Ada satu buku yang kita perkenalkan, buku ringkas yang sesuai untuk kanak-kanak dan remaja yang berhubung dengan penubuhan Malaysia. MA63 ini saya yakin akan dapat sambutan. Datuk Arifin ditemui media selepas taklimat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024 di Kota Kinabalu. Taklimat disampaikan Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah, Fatimah Abdillah. Bakal jemaah haji dari Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan diminta menjaga nama baik negara sepanjang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata mereka juga perlu menjaga kesihatan agar dapat mengerjakan ibadah haji dengan sempurna. Kita mendoakan perjalanan mereka selamat sampai ke Makkah dan selamat kembali ke tanah air dan mereka dapat melakukan ibadah haji tanpa ada gangguan kesihatan dengan ketenangan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui RTM selepas menyantuni bakal jemaah haji Dun Lumadan di Beaufort.
17 bakal jemaah haji menerima insentif daripada pejabat Adun Ramadan untuk musim haji kali ini. Makcik ucapkan terima kasih di atas kedatangan Datuk di terletak kami yang tidak seberapa lah, dan di atas sumbangan beliau kan, di atas keprihatinan beliau. Jadi mudah-mudahan makcik minta doakan agar sihat tubuh badan lah. Kita rasa terharu lah kan, dan gembira jugalah sebab ialah kami ni cuma rakyat biasa lah katakan. Ya, sedangkan mereka ni YB, Datin, jadi sulit mensirahi kami lah. Macam itulah. Kem Kepimpinan Muda Prihatin Air Zon Borneo 2024 berupaya melahirkan ejen perubahan ke arah memperkasa pemuliharaan alam sekitar. Bagi tujuan itu, Universiti Malaysia Sabah UMS mengukuhkan kerjasama global bersama UNESCO Humid Tropic Centre IHP Malaysia bagi menghasilkan modul khusus dalam kem tersebut. Bercakap di Kota Kinabalu, Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur memberitahu ketika ini 11 modul berjaya dihasilkan dan akan digunakan sepanjang kem. Generasi muda ini mereka adalah ejen kepada memelihara kepentingan air. Kita tahu bahawa pencemaran beberapa sungai di Sabah ini sangat begitu kritikal. Jadi tentunya dalam kem ini banyak pengisian-pengisian yang telah dikongsi bersama dengan beberapa pakar. Kem bertemakan air untuk keamanan ini memfokuskan usaha memelihara sumber air daripada pencemaran. Kami memang menekankan kepada awareness program. Apa-apa jadi pun mesti awareness program. Dalam awareness program, jadi kita masukkan ilmu, menanamkan keinginan untuk berbakti dan juga akhirnya tindakan adalah tindakan segera untuk diambil. Sebagai ejen masa depan, kita haruslah bersama-sama orang bilang untuk mempertahankan bekalan air tu supaya dapat dirasai ataupun digunakan untuk generasi yang akan datang. Perasaan bersyukur, lepas tu gembira sebab dapat menyertai camp dekat sini. Lepas tu saya harap macam kita boleh, apa yang kita belajar dekat sini, kita balik ke Johor, kita boleh macam bincang dengan sekolah adakan program untuk bersihkan keadaan sungai. Kem bermula 21 Mei dan berakhir esok disertai lebih 50 mahasiswa dari beberapa Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA serta pelajar sekolah menengah. 37 asnaf mendapat peluang pekerjaan selama 12 bulan menerusi program iTekad. Program anjuran CIMB Islamic Bank Berhad dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Yayasan Belia Malaysia dan Syarikat Penghantaran Makanan. Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Dato' Malai Ali Malai Ahmad berkata, menerusi program ini, peserta turut diberi bantuan geran motosikal dan peluang pekerjaan sebagai penghantar makanan selain latihan keusahawanan untuk meningkatkan taraf hidup. Sekiranya menggalakkan, saya rasa dan yakin CIMB akan turun padang lagi untuk membantu. Mudah-mudahan ini akan membantu usaha kerajaan untuk menjana ekonomi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan motosikal program iTekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur di Papar. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Belia Malaysia, Dato' Mustafa Osman berkata, pelaksanaan program sejajar matlamat iTekad yang mengutamakan penggunaan instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf, zakat dan sedekah. Jadi tugas Yayasan Belia Malaysia untuk memantau selama tempoh 12 bulan yang mana mereka ini mesti mencapai dia punya tahap pencapaian pendapatan yang mana setiap bulan pihak pemandah akan hantar kepada Yayasan Belia Malaysia. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.